Mari kita berdoa. 我们来一起祷告。 Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kami diberikan kerinduan untuk bersekutu di pertengahan minggu ini di dalam kebaktian doa Rabu. 天上的父，我们感谢你，因为你给我们一个科目你的心，好让在这个礼拜三在祷告会，我们可以聚集在一起。 Saat ini Tuhan tolong kami untuk dapat bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. 此时此刻，求主帮助我们可以来思想你的话语， Tolong kami menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu dalam semua aspek kehidupan kami. 帮助我们可以安静的听你的道，并且把你的道活在我们的生活上。 Tuhan pakai hidup kami supaya Engkau dimuliakan. 主使用我们的生活，好让主的名得到荣耀。 Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 谢谢主，我们祷告奉主耶稣的名， Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. 弟兄姐妹平安。 Mari sama-sama kita buka Alkitab di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang kedua. Saya akan bacakan dari ayat yang pertama hingga ayat yang keenam. Efesus pasal 4, ayat yang pertama hingga ayat yang keenam. 我们打开我们的圣经，以弗所书4章2节，我要读从第1节到第6节， Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. 单单只用印尼语阅读。 Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat kerangka perikop ini dari ayat yang pertama hingga ayat yang keenam, maka kita bisa temukan bahwa ada 3 bagian yang Paulus mau sampaikan. 弟兄姐妹，如果我们看第1节到第6节这段经文的结构，我们可以发现使徒保罗有3个方面要和我们说。 Bagian yang pertama, di ayat yang pertama Paulus mau katakan bahwa kita sebagai gereja ini punya panggilan. 第一个部分，保罗说我们身为教会，教会有上帝的呼召。 Di bagian yang kedua berisikan perwujudan dari panggilan tersebut di ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga. 第二个部分就是第2到第3节，就是这呼召的体现。 Lalu di bagian yang ketiga, di ayat yang 4 hingga ayat yang ke-6, merupakan satu landasan atau satu dasar dari panggilan tersebut. 第3个部分就是第4到第6节，就是这呼召的基础。 Artinya gereja punya panggilan, panggilannya menuntut gereja untuk hidup berpadanan dengan panggilan itu. 意思说，教会有上帝的呼召，教会的生活要以他的呼召相称。 Maka hidup seperti apa wujudnya yang sesuai dengan panggilan tadi dijelaskan pada ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga. 这呼召的体现就是在第2到第3节解释。 Dan dasar dari mewujudkan panggilan itu ada di ayat yang ke-6, ada di ayat yang keempat hingga ayat yang ke-6, yaitu kesatuan. 这呼召的基础就是在第4到第6节，就是合而为一。 Kenapa saya bacakan dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6? 为什么要读到从第1到第6节呢？ Supaya kita benar-benar mengerti dasar dari segala sesuatu yang Tuhan ingin kita lakukan. 好让我们可以真正的明白上帝要我们做一切的基础。 Pada pembahasan kali ini secara spesifik adalah salah satu perwujudan dari panggilan tersebut, yaitu mengenai kelemah lembut. 今晚我们要谈到这个呼召的体现就是温柔。 2 minggu lalu kita membahas dan kita belajar tentang rendah hati. 2个礼拜前我们已经谈了谦卑。 Lemah lembut menjadi satu sifat atau menjadi salah satu perwujudan yang penting yang perlu kita hidupi di dalam komunitas yang bertumbuh. 温柔成为一个很重要的体现，我们必须把它活出来，好让我们的团体可以成长。
Kita perlu benar-benar memahami dengan benar gitu ya, makna lemah lembut itu sendiri sehingga kita dapat praktekkan. 我们必须真正明白温柔的含义，好让我们可以把它行出来。 Nah, dua kata ini kalau misalnya kita pisahkan maka artinya akan berbeda dan jauh sekali dari makna yang utuh. 温柔这两个词，如果我们把它分开的解释，那么它的意思就离它原来的意思太远了。 Kita tidak bisa menerjemahkan atau mengartikan satu-satu lalu kemudian kita gabungkan. 我们不能把它一个一个的解释，然后把它联合起来。 Bapak Ibu Saudara, orang yang lemah lembut bukan orang yang lemah. 弟兄姐妹，一个温柔的人不是软弱的人。 Banyak orang salah kaprah tentang pengertian ini. 很多人对温柔都误解了。 Mungkin kita pun masih sulit ya, kita pun masih sulit untuk mengerti kata ini sehingga kita jarang bahkan kita tidak pernah menilai seseorang dengan kata ini, dengan sifat ini. 我们可能对温柔还是不是很了解，所以我们很少说一个人有温柔的个性。 Kalau orang yang rendah hati, orang yang sopan, orang yang penyayang, orang yang sabar, kita mudah untuk bilang gitu ya, kita mudah untuk mencap orang itu sopan, orang itu sabar, orang itu penyayang. Tapi orang yang lemah lembut sepertinya jarang ya. 我们常常会说一个人很有礼貌，一个人很有谦卑，有爱心，有耐心。但是如果说一个人很温柔，那是很少的。 Seorang filsuf Aristotle dengan detail membahas soal lemah lembut. 一位希腊的哲学家就是亚里士多德，他谈到温柔，谈到很具体。 Aristotle mengatakan bahwa lemah lembut adalah satu nilai kebajikan yang sangat tinggi dalam hidup manusia yang sekaligus sangat sulit dilakukan manusia. 他说，温柔是人生非常高的美的价值，同时也是很难去行的。 Dia mengartikan kata ini dengan sikap hidup yang berada di tengah-tengah antara dua kutub ekstrim yang berseberangan. 他解释温柔是一种生活态度，在两个极端看法的中间。 Dia contohkan dalam kemarahan. 他就拿愤怒来做个例子。 Orang yang lemah lembut bukan orang yang marah secara berlebihan atau excessive anger dan bukan juga orang yang tidak berdaya dalam marahnya, tapi ada di tengah-tengah kedua kubu itu. 一个温柔的人不是过度的发脾气，也不是在愤怒之下无能为力，但是刚好在这两个中间。 Ini yang terjadi di dalam budaya Romawi kuno, di mana orang-orang yang berperilaku lemah lembut dipandang negatif karena mereka melihat meekness is weakness. Sehingga banyak orang yang tidak berdaya, mereka diinjak-injak, mereka tidak dihargai. 在古罗马的文化，如果有一个人温柔，那么他就被消极的看待。他们看温柔的人就是软弱的人，就是无助的人，就是被践踏、不被尊重。 Namun di dalam perspektif Alkitab, kelemah lembutan justru bicara soal orang yang kuat, yang mampu mengendalikan atau menguasai kekuatannya dan tunduk kepada Allah. 但是从圣经的角度来看，一个温柔的人却是一个刚强的人，因为他可以控制他的力量，并顺服上帝。 Misalnya di dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-21, Paulus memperingatkan jemaat Korintus, haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? 几个例子在哥林多前书4章21节，保罗警告哥林多会友，他是这样说：你们愿意怎么样呢？是愿意我带着行杖到你们那里去呢，还是要我存慈爱温柔的心呢？ Paulus orang yang punya otoritas tapi tidak menggunakan kekuatannya, melainkan dengan kasih, dengan lemah lembut. Ini dapat dilihat dari semua tulisan peringatan dan pesan Paulus. 使徒保罗是一位有权威的人，但是他没有用他的力量，反而用爱心。这从他
写的信息和他的警告都可以看得出来。 Kelemah lembutan dalam diri Yesus juga terlihat waktu Yesus difitnah, Yesus dianiaya, tapi Yesus diam dan menjalani semuanya. Padahal Yesus punya kuasa yang besar untuk membungkam, untuk membinasakan orang-orang itu. 我们也可以看见温柔在主耶稣的身上。当主耶稣被毁谤、被虐待，但是主耶稣仍然沉默，并愿意接受这一切。其实主耶稣有能力把他们闭嘴，并消灭他们。 Inilah teladan yang paling sempurna tentang kelemah lembutan. 这是温柔最完美、完全的例子。 Bapak Ibu Saudara, di dalam diri kita sulit menjadi lemah lembut. Karena perlu kita akui bersama, kalau kita punya kecenderungan untuk justru memamerkan kekuatan dan power kelebihan yang kita punya. 弟兄姐妹，我们很难温柔，因为我们要承认我们的倾向就是要表现我们的力量。 Ini terbukti ketika ada orang-orang yang tidak menghargai kita. Kita cenderung dipenuhi dengan keinginan untuk membalas, keinginan untuk menumpahkan kemarahan dan menyimpan kebencian dalam hati kita. Karena kita mau tunjukkan bahwa saya bukan orang yang sembarangan yang bisa kau tidak hargai, ketimbang kita mengampuni dan kita tetap bersikap sopan dengan orang itu. 就是当有人不尊重我们，我们想报复他，我们想发脾气，我们想把怨恨存在我们的心里，因为我们要表示我们不是随便的人，胜过我们要饶恕他，对他有理。 Jika demikian, justru kita bukan orang-orang yang kuat. Kita tidak bisa menguasai diri dengan kelemahan-kelemahan itu. 如果是这样，我们不是刚强的人，因为我们不能控制我们的软弱。 Kalau kita lihat dari lawan kata dari lemah lembut itu, maka kita akan dapati bahwa diri kita jauh dari lemah lembut. 如果我们看温柔的反义词，我们就可以发现我们离温柔实在太远了。 Lawan kata dari lemah lembut adalah kasar, kejam, suka menghakimi dan egois. 温柔的反义词就是粗暴、残忍，喜欢论断、自私自利。 Justru orang-orang inilah orang-orang yang lemah. Karena orang yang lemah lembut adalah mereka yang bisa menguasai dirinya sendiri dengan kelemahan-kelemahan itu. 这些都是软弱的人，因为一个温柔的人，他是可以控制他自己的。 Sedangkan orang-orang yang kasar, orang yang kejam adalah orang yang gampang terluka dan sebenarnya tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan untuk mengampuni orang lain. 但是一个粗暴、残忍的人，他们很容易受伤，因为他们没有力量去饶恕别人。 Maka terkait dengan hal ini, seseorang yang mampu mengendalikan diri atau menguasai kekuatannya tidak lepas dari sikap tunduk pada Tuhan, submission pada Tuhan. 一次有关一个能控制自己力量的人，他是离不开对上帝的顺服， Submission pada otoritas Tuhan. 就是顺服上帝的主权。 Karena orang yang tunduk adalah orang yang rendah hati dan mau diajar oleh Tuhan, pribadi yang teachable. 一个顺服的人是谦卑的人，因为他愿意受上帝的教导，他是一位有学习自信的人。 Di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-21 mengatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. 雅各书1章21节这样说：你们要脱去一切的污秽和言语的邪恶，存温柔的心，领受那所栽种的道，就是能救你们灵魂的道。 Artinya ada satu kerinduan untuk terus bertumbuh, selalu mau belajar dalam setiap kesempatan apapun, dalam kondisi apapun. 就是科目成长的心，无论在什么情况之下都愿意学习。
Dalam hal ini bukan hanya untuk sekedar belajar memperkaya pengetahuan kita tentang Allah, tapi juga belajar dari setiap pengalaman hidup yang Tuhan izinkan terjadi. Entahkah itu di dalam pergumulan kita pribadi maupun di dalam relasi kita dengan orang lain. 这里谈到的学习，不单增加对上帝的知识，但是也通过每一个上帝所允许的生活经验，哪怕是自己的挣扎或者与人来往。 Bagaimana firman Tuhan itu nyata dalam setiap tingkah laku dan perkataan kita. 意思说，怎么样把神的话语通过我们的行为把它活出来。 Jadi kalau kita lihat sebenarnya lemah lembut dan rendah hati itu seperti dua sisi koin yang saling berkaitan. 因此，温柔和谦卑就像一个硬币的两个表面。 Sebagaimana kalau kita lihat Yesus mengklaim dirinya di dalam Matius pasal yang 11 ayat 29 dikatakan bahwa aku lemah lembut dan rendah hati. 就像主耶稣在马太福音11章29节宣称自己：“我心里柔和谦卑。” Dua sikap yang sempurna dalam diri Yesus. 两个完全的生活态度在主耶稣的身上。 Bapak Ibu Saudara, Yesus pribadi yang mampu mengendalikan diri atas semua kekuatan yang dimilikinya. 弟兄姐妹，主耶稣能控制他的力量。 Padahal Yesus punya banyak kesempatan untuk melakukan banyak hal dengan kuasanya. 其实主耶稣有很多机会可以用他的能力去行事。 Maksud saya Yesus tidak sembarangan memakai kuasanya sekalipun dia bisa. 我的是主耶稣没有随便使用他的能力。 Yesus totalitas tunduk pada otoritas Bapa. 主耶稣完全降服天父的主权。 Yesus berserah penuh dan taat kepada Bapa. 主耶稣完全信靠顺服上帝。 Rendah hati, 谦卑， tentu Yesus tidak diragukan lagi. 当然主耶稣不再被怀疑了。 Yesus turun melayani semua orang, bahkan orang yang dia tahu akan mengkhianatinya termasuk kita. 主耶稣服侍所有的人，可能就会背叛他的，包括你和我。 Orang yang lemah lembut pasti rendah hati karena memiliki ketundukan dan hati yang mau belajar. 一个温柔的人，他肯定是谦卑的，因为他有顺服并要学习之心。 Orang yang rendah hati pasti lemah lembut karena mampu mengendalikan kekuatannya dan mau melayani orang lain. 一个谦卑的人，他肯定是温柔的，因为他可以控制他的力量并服侍别人。 John Stott dengan baik menyimpulkan kalimat ini. Orang yang lemah lembut tidak memusingkan hak-haknya dan orang yang rendah hati tidak memusingkan jasa-jasanya. Bukan berarti cuek, tapi dapat mengendalikan. 约翰斯托特，英国的神学家，用一个美好的句子来做一个结论：温柔的人不在乎自己的权利，谦卑的人不在乎自己的功劳。意思说，他可以处理得很好这两件事情。 Bapak Ibu Saudara, seseorang yang benar-benar lemah lembut akan teruji ketika ada orang-orang yang menghina kita, orang-orang yang memfitnah kita, kasar terhadap kita, atau kita disalah mengerti orang. 弟兄姐妹，当别人误解我们、诽谤我们、对我们粗暴、藐视我们，那时我们的温柔就要经得起考验。 Karena kalau misalnya orang lain baik sama kita, sikapnya sopan dengan kita dan menghargai kita, maka kita akan biasa aja sama orang itu. 因为如果别人对我们很客气、很尊重我们，我们的反应就是自然而然。 Pada kenyataannya di dalam komunitas kita terdiri dari banyak orang dengan berbagai karakter dan idealis yang berbeda-beda, yang saya percaya semua punya tujuan yang baik. 实际上，在我们的团契有很多人不同的性格、不同的理想，我相信这些的目的都是好的。 Akan tetapi kalau misalnya di dalam komunitas ini dengan tujuan yang baik, tidak ada lemah lembut, rentan sekali terjadi perpecahan karena semua anggota
ingin menunjukkan kekuatannya masing-masing. Bersikap seperti orang yang kuat dan hebat. 如果在团契当中没有温柔，那么就很容易产生分裂，因为每一个会有要表示出他们的力量，就像一个刚强的人。 Jonathan Edward mengatakan gentleness is not an optional extra, but instead is the true and distinguishing disposition of the hearts of Christian. Bahwa kelemah lembutan bukanlah soal opsi tambahan, tetapi justru adalah sikap hati orang Kristen yang sejati dan istimewa, yang khusus gitu ya. Artinya memang membedakan kita dengan orang dunia, membedakan komunitas kita dengan komunitas dunia. 乔纳森·爱德华斯，美国的神学家，他这样说：温柔不是一个额外的选择，而是一颗真实而特别的基督徒之心的态度。这是区别了我们和世界的人。 Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang dipanggil dan dipersatukan oleh Kristus, hidup berpadanan dengan panggilan itu, dengan perwujudan lemah lembut seorang terhadap yang lain. 我们被基督呼召和联合的人，但愿我们的生活与我们的呼召相称，就把彼此温柔活出来。 Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita. 求圣灵帮助我们每一个人。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Tuhan, firman-Mu sudah kami dengar. Dan kalau kami melihat di dalam diri kami mungkin masih jauh dari pribadi yang lemah lembut. 主啊，我们听了你的话语，如果我们看我们自己，我们承认我们离温柔还是很远的。 Ajari dan tolong kami untuk menjadi pribadi yang lemah lembut, yang mampu mengendalikan diri atas semua kelemahan dan kekuatan kami. 求主帮助我们成为一个温柔的人，好让我们可以控制我们的软弱和我们的力量。 Dan semuanya itu kami mau tunduk pada Tuhan, sehingga di dalam komunitas kami, di dalam kami hidup berkomunitas, kami tidak menjadi kasar, kami tidak punya hati yang kami punya hati yang mudah mengampuni orang lain. 帮助我们可以顺服上帝。我们在团契当中，我们没有对别人粗暴，好让我们可以控制自己。 Kami punya sikap yang sopan satu dengan yang lain. Kami punya sikap yang menghargai satu dengan yang lain. 帮助我们彼此有礼，彼此尊重。 Tuhan, kami umat-Mu yang telah dipanggil dan dipersatukan. Kami rindu untuk bertumbuh bersama dan mempermuliakan nama Tuhan di dalam komunitas ini. 我们都是被主呼召与联合的人，帮助我们在团契当中可以一起成长。 Sekali lagi tolong kami ya Tuhan. 主啊，再次我们恳求你帮助我们。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告，奉主耶稣的名， Amin. 阿门。